Assalamualaikum, selamat kembali mendengarkan cerita-cerita seram di channel Zulaikha Roslan. Jangan lupa subscribe channel ni dan aktifkan sekali notifikasi loceng. Tonton sehingga habis, jangan lupa like, share dan juga komen. Jom kita mulakan cerita kita pada video kali ini. Kisah pada video ni merupakan sebuah kisah yang datangnya daripada ejen hartanah. Ejen hartanah yang diganggu semasa membuat penilaian rumah. Jadi, kisah dia, ejen hartanah ni dia dapat panggilan daripada tuan rumah yang nak jual rumah dia lah. Rumah tu, dia tahu yang rumah tu boleh dijual dengan harga RM650,000. Tapi, tuan rumah pada masa tu nak jual dengan harga yang serendah RM200,000. Rasa macam pelik sangat sebab rumah tu value dia jauh berbeza dengan harga yang hendak dijual oleh tuan rumah. Dan pada masa ni sebenarnya ejen hartanah ni berpendapat yang kemungkinan besar tuan rumah tu nak jual rumah dalam keadaan segera. Disebabkan itu dia sanggup turunkan harga rumah dengan sangat-sangat rendah. Disebabkan dia dah dapat tugasan untuk menjual rumah tersebut, dia pun apa lagi nak pergilah ke rumah tersebut, nak melawat rumah tersebut lah. Nak tengok keadaan rumah sebelum dia akan war-warkan penjualan rumah tersebut. Masa dia sampai dekat rumah tu, dia rasa keadaan rumah tu tak adalah teruk sangat. Tak adalah sampai macam orang kata rumah busuk. So rumah busuk ni adalah satu panggilan rumah yang sering kali digunakan oleh ejen hartanah untuk menunjukkan bahawa keadaan rumah yang diorang tengok pada masa tu adalah sangat-sangat teruk. Okey, tapi masa dia datang dekat rumah tu, rumah yang dia tengok tu tak adalah teruk sangat sehingga jatuh kepada panggilan rumah busuk tadi tu. So dia rasa macam hairan lah, kenapa tuan rumah nak jual rumah ni dengan harga yang sangat-sangat rendah. Jadi sebagai ejen yang dilantik, dia kenalah melakukan pemeriksaan lengkap dekat rumah tu, barulah dia boleh nak iklankan penjualan rumah tersebut. Masa dia sampai dekat kawasan rumah tu, dia tengok kawasan kejiranan rumah tu macam agak sunyi. Macam sunyi. Okey, masa dia tengok sunyi tu, dia rasa macam tak tahulah nak cakap macam mana. Sebab biasanya kalau orang nak beli rumah, orang akan tengok kriteria-kriteria kawasan perumahan tu juga kan. Jadi bila dia tengok kawasan tu sunyi, dia macam okey, tak apa. Itu pandangan pertama dia sewaktu dia sampai dekat rumah tu. Dan masa dia nak masuk dekat dalam rumah tu, dia nak buka pintu, tiba-tiba ada seorang jiran tegur dia. Jiran tu tanya dekat dia apa yang dia nak buat dekat situ. Dan dia ni pun sekadar nak jelaskan lah apa yang berlaku kan. Dia tu ejen hartanah, datang sini nak view rumah dan nak tolong jualkan rumah tu. Dan masa ni lah sebenarnya tiba-tiba jiran dia ni boleh buka satu cerita yang agak menyeramkan. Jiran ni bagi tahu dekat dia yang rumah tu sebenarnya dah ada penghuni lain. Dah ada benda lain yang tinggal dekat rumah tu. Sebabnya jiran-jiran dekat rumah tu selalu sangat dengar macam-macam bunyi yang datang dari rumah tu. Terlampau banyak sangat bunyi yang datang. Kadang-kadang ada bunyi orang menangis. Kadang-kadang dia kata dia boleh dengar bunyi orang menyanyi lah. So memang agak menyeramkan. Nak-nak pula tuan rumah masa tu dah lama lah tak pulang dan tak menetap dekat rumah tu. Kalau tengok daripada kondisi rumah pada masa tu, memang nampaklah yang rumah tu telah lama ditinggalkan. Jadi nak dipendekkan cerita, ejen hartanah ni terasalah memang seram. Seram yang teramat sangat. Tapi atas dasar profesional, ejen hartanah ni nak tak nak dia kenalah juga masuk ke dalam rumah tu nak tengok keadaan rumah tersebut. So sebelum dia masuk, dia pun bagilah salam, dia baca ayat kursi, dia bagi salam. So dia buka pintu dan dia masuklah. Keadaan bawah rumah tu, rumah ni adalah sebuah rumah 2 tingkat. Jadi masa dia masuk, dia tengok kondisi dekat bahagian bawah tu, memang dia kata keadaan rumah agak berselerak dan juga bersepah. Dengan perabot-perabot lama, dengan debu dan sebagainya, memang agak kotor lah sebenarnya. Tetapi pada pendapat dia masa tu, rumah tersebut masihlah bukan kriteria rumah busuk. Sebab kondisi rumah tu masih dalam keadaan baik, hanyalah berselerak dan juga bersepah.
Habis je urusan dia dekat bawah, dia dah tangkap gambar, dia dah tengok depan, belakang, dapur semua, dia pun nak naiklah ke atas, nak tengok keadaan rumah di bahagian atas pula. Masa dia nak naik ni, okey, dekat tangga, dia dengar ada bunyi yang datangnya daripada atas. Okey, dia dah terdengar ada bunyi lah. Tapi dia nak naik juga ke atas, dan masa dia nak naik ni, dia dengar ataupun dia perasan lah bunyi tersebut datangnya daripada tandas. Tandas yang berada di aras yang kedua. So dia pun berjalanlah dengan penuh orang kata berhati-hati, dan dalam keadaan yang memang jantung berduduk-duduk macam tu, nak pergi menuju ke arah tandas, ke arah tempat yang dia rasa macam dia dengar bunyi. So dia pun berjalan, dan masa ni sebenarnya bila dia sampai dekat tandas, ada sesuatu yang dia nampak membuatkan dia lari tak cukup tanah. So apa yang dia nampak sebenarnya? Okay, masa dia dengar bunyi, dia terus berjalan sebab dia yakin bunyi yang dia dengar tu dekat tandas. So dia pun teruslah berjalan dan menuju ke tandas. Dekat tandas ni memang keadaan lebih berselerak daripada dekat luar, dan di dalam tandas ada satu bathtub. Dekat bathtub itulah dia nampak ada satu makhluk yang berbungkus. Makhluk tu bukanlah pocong, sebabnya dia tidak dibungkus dengan kain kafan. Tapi makhluk tu nampak macam berbungkus dengan plastik yang transparent, dengan plastik yang boleh nampak tu. So, bila dia nampak makhluk tu, dia tak tahu pun apa yang dia nampak. Dia tak boleh nak tengok, tak boleh nak fokus lagi kat benda tu disebabkan dia dah ketakutan. So dia pun teruslah lari, tinggalkan aras kedua dan menuju keluar rumah. Jadi sebenarnya pada masa tu dia sendiri tak tahu apa yang dia nampak, tapi benda yang dia nampak pada masa tu memang bagi dia agak menyeramkan. Itu saja perkongsian cerita untuk video kali ini. Jangan lupa like, share dan komen. Kita jumpa lagi pada video akan datang. Stay tune dan stay safe. Assalamualaikum. Bye-bye.